Iya, icara dot mau itu ngo mamog dot ngo it pog mboriyo guru. I-vaig dot ko mangano dot air dot sambayang, vaig dot sambayang. Babaa, ababa. Ay, dohon do pendapat memang inono tavantang baru rumus baru Melayu tu mungkin ruhaya koy kilo baru bahasa do rumus kendiri. Minsan ko amo ilaan ang alaid no memang ilaan no dati marajal elo no dati ang alaid no marajal. Populasi etnik Rungus di Sabah tertumpu di Baluran, Kota Marudu, Pitas dan di Kudat. Etnik ini mengamalkan kepercayaan Biruhui, namun sejajar dengan waktu, ada di kalangannya terbuka hati memeluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Basihan Sakobi Ai. Ngaranku Raymond Majuma atau Dr. Azlan Syafi'i Abdullah. Asal Kampung Batunggung, Kudat Sabah. Saya dilahirkan di Rumah Panjang dan pernah melalui zaman kanak-kanak di dalam Rumah Panjang. Dan dengan latar belakang ini, saya menguasai budaya dan bahasa Rungus. Saya berkelulusan kedoktoran dalam bidang tradisi lisan etnik Rungus yang fokus kajian kepada budaya, tradisi lisan, dan hal-hal adat serta sastra tradisional etnik Rungus. Dengan latar belakang itu, saya telah dipilih untuk mengetuai proses terjemahan Al-Quran daripada bahasa Arab ke bahasa Rungus. Perkembangan Islam dalam kalangan masyarakat Rungus dapat dikatakan perlahan kerana Islam lambat datang ke bahagian utara negeri Sabah. Para pendakwah Islam di peringkat awal itu, saya percaya tidak berjumpa dengan orang yang betul dan menyebabkan kerja-kerja dakwah itu tidak sampai kepada sasaran. Menjelang tahun 80-an, beberapa individu telah diberikan peluang untuk mengambil Islam itu sebagai bidang pengajian yang seterusnya selepas SPM. Dan seterusnya menjadikan individu-individu tersebut sebagai pemimpin masyarakat Islam di kawasan Matunggung. Bermula daripada itu, aktiviti-aktiviti dakwah dan penyebaran agama Islam itu mulai berkembang dengan baik. Tetapi disebabkan komuniti di Matunggung, yaitu kalangan masyarakat Rungus, adalah masyarakat yang sangat asing dari segi ajaran agama Islam itu sendiri, dari segi budaya mereka, dan terlalu pekat pula aktiviti-aktiviti ritual yang dalam bentuk animisme dijalankan oleh masyarakat ini sebagai sebahagian daripada aktiviti kehidupan mereka dalam menjalankan kehidupan dan sebagai agama yang dipegang pada masa itu. Masyarakat Rungus berpegang kepada suatu kepercayaan yang disebut Biruhui, yaitu agama yang mempercayai adanya Tuhan, tetapi mereka tidak sembah. Rungus merupakan salah satu suku Momogon di Sabah dan juga penduduk asli Kepulauan Borneo
yang tergolong sebagai subkumpulan etnik atau serumpun dengan suku Kadazan Dusun. Pada zaman dahulu, etnik Rungus merupakan suku yang hebat berdagang dan mewarisinya sehingga kini sebagai salah satu sumber ekonomi mereka. Dianggarkan kira-kira 60% daripada etnik Rungus beragama Kristian dan sebilangan kecilnya menganut agama Islam. Etnik Rungus berasal dari sebuah rumah panjang atau dikenali sebagai binatang di dalam sebuah kampung yang diberi nama Nunuk Ragang. Masyarakatnya kaya dengan dialek-dialek berdasarkan tempat kediaman mereka. Namun dialek Gosomon dan Nulu antara yang popular dipertuturkan. Mereka masih berpegang teguh kepada adat resam dan kepercayaan Biruhui. Sebilangannya terbuka hati menerima nur Islam, namun realitinya mental dan jiwa mereka sukar untuk mendalaminya. Latar belakang budaya yang sangat fanatik dengan kepercayaan lama. Saya sebutkan tadi kepercayaan Biruhui yang memang sangat bertentangan dengan agama Islam, menjadi satu konflik yang sangat besar. Kenapa masyarakat Rungus ini tidak dapat menerima Islam dengan begitu mudah? Mereka mungkin memerlukan suatu petunjuk atau suatu panduan yang dapat menjadikan mereka tertarik dengan agama Islam. Dan saya percaya ini ada kaitan dengan terjemahan Al-Quran itu ke dalam bahasa Rungus. Dr. Raymond Majumah, seorang mu'alaf yang utuh memertabatkan budaya Rungus mengikut syariat Islam. Perjalanan saudara baharu untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak kesorangan. Melalui pertubuhan Kadazan Dusun Murud Muslim se-Malaysia atau KDMRS Muslim, langkah setiap mu'alaf diiringi dengan bimbingan dan sokongan daripada aspek kebajikan serta pendidikan Islam untuk memperkukuhkan kemandirian sebagai seorang Muslim sejati. Turut mewujudkan budaya perkongsian mengenai keindahan Islam dan dalam masa sama menerapkan budaya Momogon Muslim patuh syariah. KDMRS ditubuhkan pada tahun 2018 dengan pelbagai projek dilaksanakan, antaranya terjemahan Al-Quran, bahasa dusun, Rungus dan Murud. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, projek terjemahan Al-Quran tersebut berjaya direalisasikan. Pada tahun 2015 itu, hasil daripada roadshow yang kita jalankan, persidangan meja bulat yang kita rundingkan di kalangan pemimpin-pemimpin Muslim KDMRS ini, dan juga dengan pandangan daripada Saya Bersama Datuk Mufti dan sebagainya, kami menghasilkan satu dokumen yang dikenali sebagai dokumen Momogon Muslim pada masa itu. Dan dokumen itu menggariskan bahawa apa dia bentuk pegangan orang-orang yang baru memeluk agama Islam di kalangan KDMRS-M ini. Dan di situ kita menggariskan ada beberapa perkara, termasuk di antaranya ialah akidahnya, ibadahnya, budayanya, ekonominya, persoalan pendidikannya, seluruh aspek dalam kehidupan seorang mereka yang memeluk agama Islam daripada KDMRS ini, macam mana bentuknya mereka itu. Karena sebelum ini bila seorang tu memeluk agama Islam daripada Kadazan Dusun, Murud, Rungus dan Sungai, mungkin tidak ada identiti yang jelas. Mereka ini macam mana sepatutnya. Jadi bila tidak ada identiti yang jelas, mereka kurang pasti apa yang perlu diamalkan, apa yang perlu ditinggalkan. Jadi ada yang amalkan yang lama dan mereka larut bersama dengan masyarakat. Dan ada yang dia ada side ekstrim pula sehingga meninggalkan pula seluruhnya. Kita betulkan balik dan kita perkenalkan, kalau anda adalah seorang KDMRS Muslim, ini budaya anda, ini akidah anda, ini ibadah anda, ini ekonomi, dakwah, soalan-soalan semuanya mengenai urusan kehidupannya supaya jelas sejelas-jelasnya. Dan kita lakukan ini dengan panduan Saya Bersama Datuk Mufti, dengan pengetahuan daripada Jahin, daripada MUIS dan sebagainya, untuk membantu kita melaksanakan semuanya itu dengan berdasarkan kepada garis panduan yang sangat jelaslah. Selepas kejayaan terjemahan Al-Quran dan Yasin dalam bahasa dusun, kini usaha diteruskan untuk bahasa Rungus.
Orang Rungus ini, dia di antara suku kaum yang sangat sedikit orang Islam dalam suku kaum ini. Orang Rungus ni saya ingat dalam kurang daripada 5% adalah orang Islam. Maknanya 95% itu bukan Islam. Jadi bahasa Rungus ini memang seperti bahasa dusun juga. Dia memang bahasa yang tidak ada Islam dalam bahasa itu. Sedangkan sudah ada lebih kurang hampir 5% yang sudah Islam. Dan makin besar jumlah itu. Jadi kita melihat di situ ada satu keadaan yang sangat memerlukan untuk bahasa itu dipermudahkan mereka memahami Al-Quran melalui bahasa Rungus itu sendiri. Dan hadis Nabi mengatakan kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seiring dengan perkembangan Islam di Kudat, usaha menyemarakkannya turut digerakkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui pembukaan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, IBDAS, kampus Kudat. Menyediakan program pendidikan tinggi Islam, merangkumi ilmu nakli, akli dan kemahiran keusahawanan, juga sebagai pusat pembangunan keunggulan mu'alaf. Insan terpilih ini adalah Dr. Raymond Majumah dan 4 yang lain diberi tanggungjawab besar untuk proses terjemahan Al-Quran dalam bahasa Rungus mengikut tafsir pimpinan Ar-Rahman dan garis panduan yang ditetapkan bahagian penerbitan JAKIM. Perbincangan bersama KDMRS pada awalnya membuatkan mereka berfikir ianya mustahil. Namun, rentetan kejayaan tafsir Al-Quran bahasa dusun memberi semangat untuk penterjemah mengharungi segala cabaran. Bagaimana dengan ini kamus? Apabila saya mula dengan bahasa dusun, sebenarnya saya sangat strict. Saya mengatakan kita mesti ada penterjemah yang bukan hanya faham bahasa dusun, tetapi dia mesti boleh berbahasa Arab. Dan bukan bahasa Arab yang pasar itu, amiyah, tapi bahasa Arab fusha. Dan belajar bahasa Arab Al-Quran. Sebab itu bila kita memilih itu hanya 4 orang saja yang kita pilih untuk menjadi penterjemah itu. Tetapi bila kita pergi kepada bahasa-bahasa etnik yang lain ini, terutama bahasa Rungus contohnya, kita mengalami cabaran. Cabaran kita ialah nak mencari orang yang faham bahasa Arab dan bahasa Rungus itu sepenuhnya sukar nak mencari begitu. Jadi kita terpaksa melonggarkan sikit. Dan Rungus ini rupanya dia sangat mendalam. Macam dusun jugalah. Kita tidak mengalami masalah itu sangat dengan bahasa dusun sebab orang-orang yang kita pilih itu memang tinggal di kampung, orang bahasa dusun daripada kecil sampai besar bahasa dusun kan. Kita tidak mengalami masalah itu. Tapi bila kita jumpa dengan orang Rungus ni, ada di kalangan mereka itu yang mungkin bahasa Rungusnya tidak up to the standard yang kita kehendaki. Jadi kita terpaksa mix and match dan kita melonggarkan syarat. Kita mengatakan kalau dia tidak boleh bahasa Arab pun, bahasa Arab itu ada dikuasai oleh sebahagian, tapi dia menguasai bahasa Rungus yang tinggi standardnya, maka dia boleh bekerjasama dan menghasilkan yang terbaik. Hara tidak bahasa ondo Al-Quran otopot bana inodino rumikot ontok adau kiamat bahagi sefaat kumaasin ongo minamasa antad Abu Umamah Rabi Allahu and niningku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minunggala. Dr. Raymond Majumah bersyukur tatkala dilantik menjadi penterjemah dalam usaha menerbitkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa ibunda mereka. Kerana inilah peluang untuk beliau memanfaatkan pengalaman dan ilmu sepanjang bertugas sebagai pegawai pembimbing pakar bidang bahasa dan penguasaannya kepada bahasa Rungus. Kudrat dan kesungguhan yang dilahirkan kepada projek ini berbaloi kerana wujudnya satu medium yang memudahkan beliau dan saudara baharu lain untuk mendalami Al-Quran yang juga dianggap umpama mukjizat buat Momogun. Sebenarnya untuk bahagian saya lebih fokus kepada pemurnian terjemahan yang sudah dibuat oleh rakan-rakan. Sebab kami melalui 3 peringkat. Pertama itu peringkat terjemahan secara individu di dalam kalangan ahli kami. Selepas itu perbincangan bersama-sama dan selepas itu pemurnian atau editing sepenuhnya daripada saya sendiri. Jadi apabila ketiga peringkat ini selesai, barulah suatu ayat yang murni itu dapat kita anggap
sudah diterjemahkan secara sepenuhnya dan dalam bentuk naskah yang bersih. Jadi untuk setakat ini kami sudah selesainya untuk juzuk 1 karena juzuk-juzuk yang lain itu di peringkat individu. Sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu ogumu ot kahantub atau kotobon di gos dahai gumama mangadalin dot Al-Quran kumad kuho boros do momogun iso antad dino yad ko it padalin dit boros do madazu it amu ataupun it aso pengoritan sid kuho rumus yad ke demi Allah Quran pema mugihi makoy di pengoritan Quran ong sid do dot rumus ino demi it linso boros supaya sambil sehingga ogung po it afasan dahay kotobon atau nukido kahantop dit gos dahay tau fasa dahay gumama padalin ditit Al-Quran kumad boros lorungus. Berkat iltizam demi berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kini terjemahan Al-Quran dalam bahasa rungus telah disiapkan sehingga 20 juzuk di peringkat penterjemah secara persendirian serta dalam proses perbincangan secara berkumpulan untuk dimurnikan. Di peringkat seterusnya adalah proses perincian yang melibatkan penterjemah dan KDMRS bagi menunjukkan hasil terjemahan kepada panel JAKIM dan Jabatan Mufti untuk dinilai serta disahkan. Kabar mengenai penghasilan terjemahan Al-Quran dalam bahasa rungus membuatkan ahli Pertubuhan Islam Mu'alaf Rungus Sabah, PIMRUS, mengukir senyuman apatah lagi tatkala pertama kali membacanya. Masalah dia pertama ini no amu afaham dia tidak pelajaran dau. Elo no dia tidak badgo omingolingan melalui faktor usia dia badgo tergolong no si warga emas memang kok susah no memahami ataupun mengingati pelajaran. Nah ini no cabaran dau. Ama umbongut no mga tagdahay kabuatan no dahay ang anak aso ihimon ama dahay banal ko avantang. Pendapat antar si dohon, mana ko sinangan ako, unsa po ko sebab terjemahan do Al-Quran baru sid bahasa dahay kondiri lah. Mana ko avantang untuk generasi akan datang sebab memelihara po diti bahasa do rungus. Amun no susah po kamus, bemana Al-Quran itu si terjemahan daun nakajadi nos kamus dot bahasa dot rungus. Ino pana ko berkesan untuk selama-lamanya anak cucu sehingga bila-bila. Jadi mana ko berbangga aku lah baru terjemahan Al-Quran si bahasa dahi kondiri si bahasa rungus. Adau no odo sekundu pemrunat nada sejono ya maka itu udon bong ongko magas udon. Etnik kami rungus yang minoriti beragama Islam dan hakikatnya sukar menerima Islam itu karena konflik budaya yang telah saya sebut lebih awal. Saya berharap dengan adanya Al-Quran yang diterjemah ke dalam bahasa rungus ini, masyarakat kami berpeluang untuk menekuni, mempelajari, mendalami, menghayati kandungan Al-Quran itu. Bila semua ini berlaku,
maka anggota masyarakat kita adil dalam mempertimbang kebenaran Al-Quran yang akan dapat mereka gunakan sebagai ad-din, sebagai satu cara hidup, dan yang sebenarnya membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Sebab itu saya sangat berharap agar terjemahan ini dapat disiapkan dengan cepat dan sampai dengan cepat kepada community kita. Dan seterusnya mereka boleh membuat pilihan untuk sekali lagi mengkaji, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran apa yang ada di sana. Sama ada yang mudah untuk difahami atau sukar untuk difahami, mereka sudah mempunyai laluan untuk mendekati Al-Quran. Mudah-mudahan mereka akan menerima Islam suatu hari nanti. Nariko kagauran dabing om nadabot sunat handu. Tumat lunak no domino binagahan om daing bada om minangang aku. Kebidahan bada